Okey, untuk hari ni saya masuk topik baru iaitu bab 3. Bab 3 adalah algoritma. Okey. So kita akan masuk kepada subtopik 3.1.1 ciri-ciri search dan sort. Okey, ciri-ciri search dan sort. Search ni, kalau tengok kat sini, search adalah carian. Search ialah cari. Contohnya kita nak mencari barang dekat pasar raya. Nak cari buah. Okay, kalau dekat rak buah tu ada banyak jenis buah. Jadi bila kita nak buat carian, kita pergi daripada satu hujung ke hujung yang satu lagi. Kan? Banyaklah carian ni. Kalau dekat perpustakaan mungkin kita nak cari buku kan. Nak cari buku. Jadi kita cari daripada rak yang depan. Lepas tu kita jalan ke tengah, carilah buku tu. Kalau masih tak jumpa, kita terus jalan lagi sampai rak yang hujung. Okay, itu adalah proses carian. Banyak lagi lah untuk carian ni. Contohnya carian nama pelajar dalam kelas. Kan, kalau dalam kelas nama murid semua disusun ikut abjad A sampai Z. Jadi kalau kita nak cari, senang lah. Okay, kita cari daripada A. Kalau nama dekat M, kita tengok terus yang ada M tu. Okay, M, apa nama dia, Muhammad apa-apa kan. Tapi kadang-kala item ni maksudnya benda yang kita nak cari ni kadang-kadang tak disusun ikut abjad, tak disusun ikut urutan. Okay. Kalau tak susun ikut urutan pun macam dalam kelas, murid-murid mungkin duduk bertebaran, tak ikut abjad. Kita masih boleh cari juga. Okay. Jadi carian ni tak semestinya kita susun. Carian ni tak semestinya kita susun ikut urutan menaik atau menurun, ikut abjad ke. Okay. Mungkin juga kita tak susun. Okay. Contohnya kalau cikgu nak pergi cari yang bernama, katakan nama Aina. Cikgu pergi kelas, lepas tu cikgu akan tengok daripada satu meja ke satu meja. Yang mana satu Aina. Aina tu mungkin dia tak duduk dekat depan sekali, mungkin dia duduk kat tengah. Kan? Jadi itu adalah proses carian. Carian ni tak semestinya item tu tersusun. Item tu boleh jadi item yang tidak tersusun. Itu adalah carian. Yang kedua yang kita akan belajar adalah sort. Sort ni apa? Sort ni maksudnya susun. Susun ataupun dalam buku teks dia panggil isih. Isih. Isih tu maksudnya susun. Bila susun atau isih, dia ada dua jenis. Okay. Isih ni dia akan mengikut urutan. Okay. Urutan. Urutan ni boleh jadi urutan menaik ataupun urutan apa lagi satu? Menurun. Kan? Kalau urutan menaik, okay, kalau nama tu mungkin dia ikut abjad. A, B, C, D, E sampai Z. Ini adalah urutan menaik. Kalau urutan menurun, dia akan susun terbalik daripada Z, Y, X dan seterusnya sampailah jumpa dekat A. Okay. Ini adalah urutan menurun. Menurun adalah Z ke A. Kalau urutan menaik adalah daripada A ke Z. Ini untuk sort, isih. Okay, isih maksudnya kita nak susun. Kalau dalam kelas mungkin nak susun murid mengikut ketinggian. Okay, ketinggian murid daripada tinggi ke rendah. Kalau daripada tinggi ke rendah itu adalah urutan menurun. Kalau ketinggian murid daripada rendah ke tinggi itu adalah urutan menaik. Okay. Okay, tapi untuk hari ini saya hanya nak terangkan search saja. Okay, search, carian. Okay, carian ni pula dia ada banyak jenis. Okay, dalam buku dia kata carian ni ada dua jenis, iaitu carian linear. Lagi satu carian binary. Untuk hari ini kita akan tengok satu jenis ni saja. Carian linear. Okay. Itu secara umum apa yang kita akan belajar hari ini. Kita teruskan lagi. Tak faham boleh tanya terus ya. Okey, sub 3.1 pembangunan algoritma.
kita dah belajar dah algoritma ni. Daripada tingkatan 1, tingkatan 2, kita dah belajar dah algoritma ni. Apakah definisi algoritma? Algoritma ialah satu siri langkah atau tindakan, yang jelas. Yang perlu dilaksanakan untuk apa? Untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okay. Algoritma ialah satu siri langkah atau tindakan yang jelas, mesti jelas satu persatu, yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Maksudnya algoritma ni adalah satu tindakan. Okay, apa yang kita perlu buat, langkah demi langkah yang kita perlu ikut, okay, untuk nak menghasilkan suatu output. Okay. Okey, contoh dekat sini. Algoritma ni seperti yang dah kita belajar, dia terbahagi kepada berapa jenis algoritma? Algoritma, langkah-langkah untuk kita nak menyelesaikan masalah ni, untuk menghasilkan output ni. Dia ada 2 jenis, iaitu pseudocode dan satu lagi adalah carta alir. Okay, algoritma ni ada 2 jenis, pseudocode dan carta alir. Okey, seterusnya. Dalam bidang pengkomputeran, pengaturcara akan membina aturcara berpandukan algoritma yang dibangunkan terlebih dahulu. Okay, pengaturcara, programmer akan membina aturcara. Maksudnya dia akan tulis kod-kod arahan. Membina aturcara maksudnya menulis ataupun macam kat sekolah kita type kod arahan. Ingat lagi tak awak belajar bahasa Python? Masa tingkatan 2 kan? Itu adalah kod arahan. Kita bina, kita type aturcara. Berpandukan algoritma. Algoritma ni lah yang kita rancang, langkah-langkah penyelesaian yang kita rancang. Maksudnya kod arahan ni kita bina berdasarkan algoritma. Kita buat algoritma dulu. Barulah kita bina aturcara. Algoritma ni lah yang terbahagi kepada 2 tu. Iaitu pseudocode dan carta alir. Pembangunan algoritma merupakan satu teknik pengitlakan. Algoritma ialah satu teknik pengitlakan, iaitu teknik pemikiran computational. Kan? Teknik pengitlakan adalah teknik dalam pemikiran computational. Teknik yang keempat, menyediakan model penyelesaian masalah. Teknik pengitlakan yang melibatkan pembinaan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang ni, yang penting yang ni. Pembangunan algoritma ialah satu teknik pengitlakan yang melibatkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Ini kena ingat. Dalam bab ini, anda akan mempelajari algoritma. Dalam bab 3 ni, bab algoritma ni, kita akan belajar tentang algoritma. Algoritma ni bagi 2 jenis masalah pengaturcaraan. Algoritma yang kita nak belajar ni, dalam bab 3 adalah spesifik kepada algoritma search dan juga algoritma sort. Jadi untuk bab 3 kita akan belajar algoritma, iaitu algoritma search yang pertama dan juga yang kedua algoritma sort. Ini secara umum apa yang kita akan belajar dalam bab 3 ni. Kalau tak faham tanya terus ya. Seterusnya pembangunan algoritma. Ini adalah yang saya terangkan sebelum ni. Ini dalam bentuk yang ringkas lah, lebih ringkas. Seterusnya 3.1.1 ciri-ciri search atau carian. Carian ni dia ada beberapa ciri. Yang pertama sekali kita kena tahu definisi. Apakah definisi search? Search. Dalam konteks dia guna istilah search. Ada tempat, ada dalam konteks juga dia guna carian. Benda yang sama. Search atau carian.
Apa maksud search atau carian? Search atau carian ialah, ni yang penting. Proses mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam suatu senarai. Okay. Search atau carian ialah proses mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam senarai. Okay. Kenapa search ni penting? Search amat penting untuk membantu manusia mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Membantu manusia mendapatkan maklumat dengan lebih cepat. Okay, yang ni kena tahu tau definisi search. Apakah search? Apakah carian? Apakah definisi carian? Proses. Okay, proses buat apa? Proses untuk search. Merupakan satu proses. Proses untuk apa? Mendapatkan. Bila kita search, maksudnya kita nak mencari. Mencari tu mendapatkan. Ini keyword dia. Mendapatkan suatu item dalam senarai. Senarai tu maksudnya dalam banyak. Okay? Dia ada banyak item lah dalam tu. Contohnya, contoh yang mudah, kita guna internet kan? Bila kita guna internet, bila kita nak cari sesuatu maklumat, cari maklumat dekat internet, kita guna Google search. Kan? Google search. Maksudnya kita search lah maklumat dekat internet kan ada berjuta-juta maklumat. Okay, apa saja maklumat yang kita nak cari kita boleh search. Search tu maksudnya kita nak mendapatkan suatu item. Mendapatkan suatu item dalam suatu senarai. Senarai ni maksudnya kalau dekat internet tu dalam beribu-ribu maklumat dalam tu lah. Kita nak dapatkan maklumat tertentu sahaja. Okey. Seterusnya. Boleh faham ya search? Senang saja. Peringkat awal ni masih senang. Okey, seterusnya ada dua jenis search yang kita akan belajar. Okey, dua jenis carian. Yang pertama adalah linear search. Linear search. Okey. Yang kedua adalah binary search. Yang pertama linear search. Yang kedua binary search. Carian linear dan carian binary. Okay. Linear. Linear ni ialah, maksud linear adalah garis lurus. Linear adalah satu garis lurus ataupun sehala. Okay. Sehala. Linear search adalah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Okey, seterusnya yang kedua adalah binary search. Binary search adalah teknik carian yang melibatkan keputusan dui pilihan. Dui pilihan. Kalau kita tengok kat sini binary, kita belajar kan sebelum ni. Binary. Binary tu maksudnya digit-digit yang terdiri daripada 0 dan 1. Binary tu terdiri daripada 0 dan 1. Jadi bila 0 dan 1, kalau tengok kat sini dia kata melibatkan keputusan dui pilihan. Dui pilihan. Dui itu adalah 2. Dui ini adalah 2. 2 tu maksudnya ada 2 pilihan. 2 pilihan. Pilihan dia sama ada 0 atau 1. Okey. Okey, nanti kita tengok contoh dia supaya lebih faham. Sekarang ni awak hanya faham dia punya definisi saja. Okey, seterusnya linear search. Bagaimana linear search ni berfungsi? Okay, kita tengok. Kalau dekat sini ada 4 langkah dalam linear search, dalam carian linear. Carian linear ada 4 langkah. Yang ni kena tengok betul-betul, nanti nak buat latihan. Okay, yang pertama, carian akan bermula dengan item pertama yang terdapat dalam senarai. Carian bermula dengan item pertama, item paling depan yang terdapat dalam senarai. Okay, itu yang pertama. Yang kedua,
Jika item pertama bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item yang kedua. Okay. Kalau yang pertama tu tak sama dengan item yang kita nak cari, kita akan teruskan ke item yang kedua. Kita bandingkan, adakah item carian sama dengan item yang kedua? Kalau sama, maksudnya carian kita dah berjaya dijumpai. Kalau tak sama, maksudnya kita teruskan carian untuk item yang ketiga. Okay, yang ketiga, jika item kedua bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item ketiga dan seterusnya sehingga item yang dikehendaki dijumpai. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, jika item yang dikehendaki tidak diperoleh, maksudnya tak jumpa, sehingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okay, ini adalah langkah-langkah dalam carian linear. Okay, seterusnya kita tengok contoh. Ada contoh tak? Okay, ada contoh kat sini. Okay, contoh. Ini kena tengok betul-betul contoh. Okay, kita ada satu senarai. Ini kita panggil senarai. Ini, yang ini adalah satu senarai. Senarai nombor. Okey, senarai nombor. Kita ada nombor 4, 5, 1, 3, 6 dan 2. Ini adalah satu senarai nombor. 4 ni adalah item. 5 juga item. 1 adalah item, 3 adalah item, 6 adalah item, 2 juga adalah item. Maksudnya setiap satu dalam senarai ni adalah item. Kita sebut sebagai item. Okay. Okay, ini adalah senarai yang diberi. Item-item dibiarkan dalam kedudukan rawak. Maksudnya item ni kita tak susun. Tak susun dalam urutan menaik atau menurun. Biarkan dalam keadaan asal. Okay, 4, 5, 1, 3, 6, 2. Biarkan dalam kedudukan rawak. Rawak maksudnya tak perlu susun atau tak perlu isih. Tak perlu isih ikut urutan menaik atau menurun. Biarkan dalam keadaan asal. Okey, soalan. Item carian yang kita nak cari adalah 6. Item carian sama dengan 6. Kalau kita tengok kat sini, kita dah nampak dah lah. 6 tu duduk kat sini kan? Okay, tapi sebelum kita buat proses carian, seeloknya kita letakkan indeks. Okay, indeks sama dengan A. Selalunya indeks diwakili oleh A. Okay, yang ni kita cipta sendiri, kita buat sendiri. Tengok Ini adalah senarai yang diberi 4, 5, 1, 3, 6, 2. Kita akan wujudkan indeks ni. Kita wujudkan sendiri. Indeks A dalam bracket A. Indeks mesti bermula dengan kosong. Jadi, untuk item yang pertama, indeks adalah kosong. Okay, item pertama, indeks dia kosong. Item kedua, indeks dia 1. Item ketiga, indeks dia 2. Item keempat, iaitu nombor 3, indeks dia adalah 3. Item kelima, indeks dia adalah 4. Item keenam, indeks dia adalah 5. Okay. Sebab apa indeks 5? Sebab dia mula dari kosong. Kalau item, kita baca item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6. Tapi bila indeks mesti bermula dengan kosong. Jadi, dalam senarai nombor ini, indeks terakhir adalah 5. Ini indeks terakhir dia. Yang tu kena faham dulu. Ingat, bila dia bagi senarai, seeloknya kita letakkan indeks yang bermula dengan kosong. Okay. Lepas letak indeks, kita akan mulakan proses carian. Okay, macam mana nak mulakan proses carian? Kita mula dengan item yang pertama. Okay, mula maksudnya kita cari, untuk nak cari item, kita mulakan dengan
item yang pertama. Item yang paling depan. Okey, macam mana kita nak cari? Kita tanya soalan macam ni. Adakah 6, sebab yang kita nak cari tu adalah 6. Item carian 6 kan? Adakah 6 sama dengan, ni, item mula tu adalah 4. Adakah 6 sama dengan 4? Adakah 6 sama dengan 4? Ya ke tidak? Tidak. Okey, 6 tak sama dengan 4. Jadi kita jawab tidak. Bila item carian tak sama dengan item yang pertama, maka kita teruskan ke item yang kedua. Okey, yang ni dah tak sama kan? Kita teruskan ke item yang kedua. Okay, tanya lagi soalan. Adakah 6, dekat depan ni mesti item carian. Adakah 6 sama dengan 5? Sama tak 6 dengan 5? Tak sama kan? Kalau tak sama kita jawab tidak. Okey, bila tidak masih tak jumpa lagi. Carian masih tidak dijumpai. Kita teruskan ke item yang ketiga. Adakah 6 sama dengan 1? Tidak juga kan? Lepas tu dia terus lagi lah. Okey, item yang keempat. Adakah 6 sama dengan 3? Ini item carian, ini item dalam senarai. Okey. Adakah 6 sama dengan 3? Tidak. Lepas tu, adakah 6 sama dengan 6? Kat sini kan? Adakah 6 sama dengan 6? Ya. Item carian kita sama dengan item yang dalam senarai. Ini item carian. Ini item dalam senarai. Okey, jadi sama. Bila sama kita jawab ya. Maksudnya dekat sini carian kita berjaya. Maksudnya item berjaya dijumpai. Carian berjaya pada indeks. Kita kena nyatakan indeks berapa kita jumpa item 6 tu. Indeks berapa? Indeks 4. Pada indeks A, okey, buat tanda macam ni. Bracket ni, A 4. Okey, ataupun boleh tulis macam ni. Macam saya tulis kat bawah ni. Carian berjaya, item carian dijumpai pada indeks A 4. Okey. Ni kan A4 ni yang kita jumpa ni, yang ni. Okey, ni kita jumpa. Jadi tulis macam ni lah. Yang pertama sebut dulu, carian berjaya ke tak berjaya? Berjaya. Carian berjaya. Berjaya dijumpai pada indeks berapa? Okey, sebutkan indeks berapa. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Tak. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan. Ada lagi satu contoh. Nanti saya bagi latihan ya. Awak buat tengok. Senang saja yang ni. Linear search ni adalah carian yang paling mudah. Okey, ini ada satu latihan. Mari kita buat sama-sama. Okey, senarai nombor. Diberikan satu senarai. Iaitu 1.3, 3.7, 4.8, 1.5, 2.5. Okey. Adakah senarai ni dalam tertib menaik atau menurun? Dia carian senarai secara rawak? Carian secara rawak. Okey, senarai ni adalah senarai rawak. Maksudnya dia tak susun ikut urutan pun. Okey, untuk linear search, carian linear, item dalam senarai tak perlu disusun ikut urutan. Okey, biarkan secara rawak. Ingat tu. Dalam carian linear, item dalam senarai tak perlu disusun atau orang panggil tak perlu diisi ikut urutan. Biarkan secara rawak. Biarkan item dalam kedudukan rawak. Ingat tu. Okey. Item carian yang kita nak cari adalah 1.5. Okay, kita tengok pun dah tahu dah. Tapi kita kena buat jalan kira.
kaedah yang dia suruh guna, kaedah syariat adalah linear search. Okey, mula-mula kita nak buat macam mana? Mula-mula kita senaraikan dulu. Kita buat macam ni. Daripada soalan, kita tulis senarai dulu. 1.3, 3.7, 4.8, 1.5, 2.5. Buat kotak cantik-cantik. Kotak macam ni. Kan? Ini kita ambil daripada senarai asal je, tak ubah pun. Lepas tu langkah kedua kita kena buat apa? Kena buat apa? Yang kedua? Letakkan indeks kan? Indeks selalu kita wakilkan sebagai A. Mula dari berapa indeks? Kosong. Ya, 1. Sepatutnya dia duduk dalam kotak macam ni tau, indeks. 0, 1. Ini cara yang betul lah, kena tulis kotak macam tu. 3, 4. Okey. Jadi indeks kita mulai daripada 0 berakhir dengan 4. Betul tak berakhir dengan 4? Betul lah sebab item kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okey. Kemudian kita nak buat apa? Kita tanya soalan kan? Macam mana nak tanya soalan? Adakah item carian? Kena letak item carian dulu. Adakah 1.5 sama dengan, kita tengok yang mula dulu kan? Ni, kita carian bermula daripada item pertama. Mula. Macam mana kita nak buat tu? Adakah 1.5 sama dengan berapa? Item pertama kita apa? 1.3. Ya, betul. Adakah 1.5 sama dengan 1.3? Buat macam tu. Tanya soalan. Adakah ya? Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Okey. Kalau tidak, item pertama bukan item yang dicari. Bukan, tak jumpa lagi. Jadi kita kena teruskan ke item yang kedua. Faham tak? Okay. Untuk item kedua kita tanya lagi soalan. Adakah 1.5 sama dengan berapa? 3.7 kan? Ya atau tidak? Tidak ya? Faham kan saya buat? Okey, seterusnya nak buat apa? Teruskan ke item yang ketiga. Okey? Okey, tanya lagi. Macam mana nak tanya? Adakah 1.5 sama dengan 4.8? Adakah sama? Tidak. Okey, kemudian buat apa lagi? Teruskan ke item seterusnya. Sebab tak jumpa lagi. Tanya lagi. Adakah 1.5 sama dengan berapa? 1.5. Sorry, saya silap. Adakah 1.5 sama dengan 1.5? Awak pun masa buat tu, awak tandakan anak panah ni dengan pensel. Tengok macam tadi saya tersilap dah nampak yang hujung. Okay, tanda ringan-ringan, jangan tekan sangatlah tanda dengan pensel. Okay, supaya kita tak silap. Adakah 1.5 sama dengan 1.5? Jawab apa? Ya. Ya, betul. Jadi bila dah ya maksudnya carian berjaya kan? Item telah dijumpai. Jadi nak tulis macam mana jawapan dia? Macam mana nak tulis jawapan? Carian berjaya. Ya. Tulis huruf kecil lah. Saya tersilap. Carian berjaya. Okey. Lepas tu tulis item carian. Berapa item? Item carian dijumpai pada indeks A berapa? A3, betul. Pada indeks A3. Kita tulislah A ni sebab tadi kita isytiharkan indeks tu A kan? A3. Dalam bracket tau 3 tu. Okay. Indeks selalu kita buat dalam bracket macam ni. Orang panggil apa tadi? Bracket kotak ni. So, okay, ada soalan tak? Jadi inilah jawapan kita. Tak ada kan? Mesti jawab macam ni. Carian berjaya, lepas tu dijumpai pada indeks berapa? Okay. Tengok betul-betul soalan ni, fahamkan. Nanti kita akan buat latihan. Saya akan bagi latihan dekat Google Classroom.
Okey, seterusnya. Yang ni saya rakam, nanti saya bubuh dekat blog. Kalau tak faham boleh rujuk balik dah. Okey, ini adalah slide yang terakhir untuk hari ini. Linear search, kebaikan dan keburukan. Kita nak tengok apakah kebaikan linear search, apakah keburukan linear search. Okay, carian linear. Kebaikan yang pertama, linear search ni sangat mudah. Okay, sangat mudah. Macam kita cari tadi, senang kan? Item pun dalam senarai, item tu kita tak payah susun pun item. Biarkan secara rawak. Biarkan macam mana soalan bagi, senarai mana soalan bagi, senarai itulah yang kita guna. Kita tak payah nak susun daripada kecil ke besar, besar ke kecil, tak payah kan? Jadi dia sangat mudah. Okay, yang kedua, item-item dalam senarai tidak perlu diisih ikut urutan. Diisih maksudnya disusun. Tak perlu disusun ikut urutan. Ya. Kena ingat tu. Tu kebaikan. Ada dua kebaikan ni. Selalu soalan Pak Isa dia tanya kebaikan keburukan ni. Jadi kena tahulah. Untuk keburukan linear search. Yang pertama, tidak efisien. Kurang berkesan. Tadi kita buat macam mudah je kan. Tapi dia kata kat sini kurang berkesan. Pasal apa? Pasal senarai yang kita guna tadi tu, senarai tu pendek saja. Item ada 5, ada 6 macam tu, sikit saja kan. Bila sikit senang lah kan kita nak buat. Tapi keburukan dia kata tidak efisien ni untuk senarai yang mempunyai banyak item. Okay, untuk senarai yang panjang, linear search ni adalah tidak sesuai. Sebab kita kena pergi daripada item pertama, lepas tu item kedua. Kalau item carian kita duduk dekat nombor 99, senarai kita ada 100. Jadi kita kena pergi setiap satu. Kan? Bandingkan dengan item kedua, ketiga, keempat, kelima tak jumpa lagi sampai item ke-99 tu baru jumpa. Jadi keburukan linear search tidak efisien untuk senarai yang mempunyai banyak item. Okay? Yang kedua, keburukan yang kedua membazir masa. Jika senarai ada terlalu banyak item, membazir masa. Okay, ingat ini. Yang ketiga, jika item dicari berada di akhir senarai ataupun tiada dalam senarai. Di akhir senarai, macam saya bagi contoh tadi tu. Kalau senarai ada 100 item, item tu duduk pada item yang ke-99, item carian. Di akhir kan? Ataupun cari-cari tak ada. Item carian tak dijumpai. Okay? Jadi, carian tetap perlu diteruskan sehingga tamat senarai. Selagi tak jumpa, selagi itulah kita terus mencari sampailah tamat senarai. Okey, contohnya 1, 7, 3, 4. Okey, ini senarai kita. Okey. Contohnya item carian kita nak cari adalah 5. Okey, jadi kita buat macam mana? Okay, saya tunjuk contoh yang ringkas je. Yang ni indeks adalah 0, 1, 2, 3. Okay. Yang pertama, adakah item carian 5 sama dengan 1? Adakah 5 sama dengan 1? Tak kan? Teruskan ke yang kedua. Adakah 5 sama dengan 7? Tak. Lepas tu teruskan yang ketiga. Adakah 5 sama dengan 3? Tak juga. Adakah 5 sama dengan 4? Tak juga kan? Okey, jadi senarai kita dah habis dah. Item semua kita dah cari. Okay, bila dah sampai dekat item yang terakhir, carian tidak dijumpai, kita tulis macam ni. Carian tidak berjaya. Maksudnya carian gagal lah. Carian tidak berjaya. Yang tu yang pertama, ayat pertama. Ayat kedua kita kata item carian tidak dijumpai. Item carian tidak dijumpai dalam senarai. Tak payah sebut indeks lah sebab memang kita tak jumpa. Okay, jadi jawab macam ni. Carian tidak berjaya, item carian tidak dijumpai dalam senarai. Jawab macam ni saja. Okay, kalau untuk carian tidak berjaya. Okay, faham ya? Faham semua? Faham. Faham. Okey, jadi setakat ni je kelas kita untuk hari ni. Satu subtopik saja. Nanti saya akan bagi latihan lah nah. Saya akan inform dekat WhatsApp. Okeylah, tu sajalah kalau tak ada soalan.
Okey, terima kasih kerana join kelas hari ini. Okey, jumpa lagi next week. Okey.